Sejahtera semua, kami dari kumpulan 5. Kumpulan kami terdiri daripada 8 orang, iaitu saya sendiri, Lingga Dewi, Sheila, Najia, Afifah, Madeline, Adiba, Safia dan Ashikin. Tajuk kumpulan kami adalah masalah pembelajaran murid semasa pandemik COVID-19. Yang pertama sekali kita tengok tentang pengenalan. Penularan wabak COVID-19 telah menyebabkan semua sekolah dan institusi pendidikan diarahkan tutup dan guru melaksanakan proses pembelajaran dan pengajaran dijalankan dalam talian. Norma baru ini telah menyebabkan berlakunya masalah pembelajaran dalam kalangan murid. Menurut Pratino pada tahun 1985, beliau menyatakan bahawa masalah adalah sesuatu perkara yang tidak disuka dan menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri atau kepada orang lain serta perlu ditangani. Menurut Anita dan Woolford pada tahun 1995 menyatakan bahawa pelajar adalah proses perubahan pengetahuan atau perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 1995 menyatakan bahawa masalah pembelajaran ialah pelajar yang dikenal pasti dan disahkan oleh pakar profesional sebagai mengalami kekurangan yang menjejaskan proses pengajaran dan pembelajaran. Sekian dari saya, bahagian yang seterusnya disambung oleh ahli kumpulan yang lain. Dalam kajian dilakukan oleh kumpulan kami ingin mencapai 4 objektif kajian, iaitu yang pertama adalah mengenal pasti masalah pembelajaran dan faktor yang berlaku dalam pembelajaran semasa pandemik COVID-19. Yang kedua adalah menguraikan kesan-kesan masalah pembelajaran semasa pandemik COVID-19 kepada pelajar. Yang ketiga adalah menganalisis langkah yang boleh diambil bagi menangani masalah pembelajaran pelajar semasa pandemik COVID-19. Yang terakhir iaitu yang keempat, kumpulan kami ingin mengenal pasti teori yang berkaitan dengan kajian tentang masalah pembelajaran pelajar semasa pandemik COVID-19 ini. Assalamualaikum. Nama saya Nur Najihah binti Amran, bernombor matrik di 2019 20911276. Baiklah, seterusnya ialah saya akan menerangkan tentang metodologi kajian. Kaedah yang pertama yang kami gunakan ialah kaedah temu bual. Kumpulan kami telah menemu bual seorang guru iaitu Puan Nur Hasmira dari Sekolah Menengah Kebangsaan Felda Neram. Kami menyediakan soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk kami untuk sesi menemu bual guru kaunseling tersebut. Oleh itu, dengan pendapat yang diberi oleh responden, ia dapat mengukuhkan lagi dapatan kajian kumpulan kami. Kaedah kedua yang kami gunakan ialah kaedah kepustakaan. Kami memanfaatkan kemudahan terkini dengan menggunakan perpustakaan atas talian untuk mendapatkan bahan rujukan bagi kajian ini, seperti menggunakan pustaka UPSI di mana pelajar boleh mendapatkan artikel, dan ini membantu kami untuk mendapatkan bahan yang lebih banyak. Kaedah yang terakhir yang kami gunakan ialah kaedah pencarian sumber dari internet. Kaedah ini digunakan untuk menambahkan ilmu pengetahuan melalui tajuk yang kami lakukan dan menguatkan lagi proses metodologi kami. Kami menggunakan beberapa sumber yang senang untuk didapati bagi mencari maklumat yang diperlukan dan banyak laman sesawang yang kami gunakan untuk sumber kajian ini. Salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Saya Madeline Mawas Anak Pantau, pemegang nombor matrik di 2019-2091-1287 daripada ISMP Geografi AT33. Baiklah, saya akan membentangkan berkaitan dengan masalah dan faktor pembelajaran semasa pandemik COVID-19 yang berlaku di Sekolah Kebangsaan Felda Neram, Kemaman, Terengganu.
Menurut responden kajian iaitu Cik Nur Hasnira binti Aziz yang merupakan salah seorang guru di Sekolah Kebangsaan Feldaneram ini, beliau telah menyatakan beberapa masalah pembelajaran yang berlaku semasa COVID-19 ini. Masalah yang pertama adalah disebabkan oleh masalah capaian internet oleh pelajar untuk menyertai pembelajaran secara atas talian. Selain itu, terdapat juga halangan bagi menyertai pembelajaran secara atas talian kerana sikap pelajar yang malas untuk bangun awal. Seterusnya, terdapat segelintir pelajar yang bekerja semasa pembelajaran secara atas talian dilaksanakan. Tambahan pula, tiada pemantauan daripada ibu bapa ataupun pihak penjaga bagi mengawasi murid dalam menyertai pembelajaran secara atas talian. Akhir sekali, murid tidak faham akan pengajaran yang diajar oleh guru-guru ini secara atas talian. Dengan itu, jelaslah masalah ini berlaku disebabkan oleh beberapa faktor, iaitu faktor pertama, kurangnya bimbingan dan pemantauan daripada ibu bapa ataupun penjaga. Ibu bapa ataupun penjaga tidak dapat memberikan bimbingan kepada anak-anak dalam melaksanakan PDPR seperti mengajar anak-anak menggunakan Google Meet bagi mengaktifkan mikrofon dan mod video. Faktor yang kedua, mempunyai masalah capaian internet dan alat beranti elektronik. Murid yang berada di kawasan luar bandar mempunyai masalah capaian internet kerana belum dinaik taraf sepenuhnya. Murid-murid juga terpaksa berkongsi alat beranti elektronik seperti telefon dengan ibu bapa dan adik-beradik mereka. Faktor yang ketiga adalah faktor sikap pelajar yang tidak menunjukkan minat dalam pembelajaran atas talian. Murid selalu bangun lewat dan tidak dapat menyertai PDPR. Murid ini juga tidak menyiapkan tugasan yang diberikan dan bersikap pasif di dalam kelas secara atas talian. Faktor yang keempat, terdapatnya murid-murid yang bekerja semasa pembelajaran secara atas talian dilakukan. Murid ini bekerja kerana menghadapi masalah kewangan bagi membiayai keperluan diri seperti membiayai iuran sekolah dan lain-lain. Faktor yang kelima, taraf isi rumah dalam sesebuah institusi kekeluargaan adalah rendah. Sesebuah institusi kekeluargaan yang mempunyai masalah pendapatan isi rumah yang rendah sukar untuk memenuhi keperluan anak-anak seperti membeli data internet bagi anak-anak menjalankan PDPR. Faktor yang keenam, sistem denda tidak dapat dilakukan oleh guru-guru kepada murid-murid. Guru-guru tidak dapat mendenda murid-murid yang tidak menyertai PDPR secara terus. Guru-guru hanya mendenda murid dengan memberikan tugasan, tetapi murid-murid ini tetap degil dan tidak akan takut dengan denda yang dilaksanakan oleh guru-guru mereka. Demikian saja pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, seterusnya ialah saya akan menerangkan tentang kesan sekiranya pelajar menghadapi masalah pembelajaran semasa pandemik COVID-19. Kesan yang pertama ialah pelajar kurang tumpuan dan fokus dalam persekitaran pembelajaran maya. Mereka juga tidak akan belajar memperbaiki kelemahan diri seperti tidak yakin dan malu untuk berbincang dengan guru tentang sesuatu topik. Pelajar akan menghadapi tahap penguasaan minimum dalam setiap mata pelajaran. Selain itu, pelajar kurang bekerjasama dalam kumpulan serta memberi kesan kepada minat dan motivasi murid untuk terus mengikuti pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. Kesan yang kedua ialah kemerosotan kualiti nilai dalam kalangan pelajar. Pembelajaran maya juga membuatkan pelajar berasa seorang diri di rumah, yang mana akan membuatkan pelajar menjadi terasing, kurang bergaul dan berinteraksi. Kehidupan di alam persekolahan yang sebenar, seperti menghadiri kelas, mencari buku di perpustakaan, bertemu guru, melibatkan diri dalam kegiatan persatuan, ko-kurikulum dan sebagainya, tentunya memberikan banyak pengalaman kepada pelajar dalam membentuk pribadi pelajar di sekolah. Saya Amira Ashiki binti Aizah Nafiah, pemegang matrik di 2019-209-1322 akan membentangkan kesan yang seterusnya. Pelajar akan menjadi ketagih dengan penggunaan internet seperti penggunaan media sosial dan sebagainya. Ini di mana
ia akan menyebabkan pelajar mengabaikan pembelajaran serta menghabiskan masa mereka kepada media sosial. Selain itu, pelajar akan kerap memeriksa penggunaan media sosial sebelum melakukan tugasan mereka. Ini menyebabkan mereka masih memikirkan tentang penggunaan sosial dalam kehidupan harian mereka. Oleh itu, pemikiran dan emosi pelajar menjadi tidak tenang dan berasa marah jika ditegur atau diganggu oleh seseorang. Selain itu, kos pembelajaran yang tinggi akibat penggunaan gadget dan internet ini memberi kesan kepada pelajar kerana pelajar perlu menggunakan gadget dan internet untuk mengikuti kelas atas talian. Tetapi, sukar bagi segelintir pelajar yang tidak mampu dimiliki. Kerana harga penggunaan gadget dan internet yang mahal menyebabkan pelajar sukar untuk mengikuti pembelajaran atas talian. Ini kerana pada waktu pandemik COVID-19, ramai pekerja terpaksa diberhentikan dan berkemungkinan ibu bapa ahli keluarga pelajar turut hilang pekerjaan mereka. Walau bagaimanapun, terdapat pelajar yang tidak memikul tanggungjawabnya sebagai seorang pelajar. Semasa pembelajaran atas talian, terdapat pelajar yang bersikap sambil lewa tentang kehadiran kelas atas talian. Ini kerana terdapat pelajar yang memasuki kelas bukan kerana untuk belajar, tetapi bagi mengelakkan diri mereka dikenakan apa-apa tindakan susulan oleh pihak sekolah. Akan tetapi, terdapat pelajar yang tidak mengendahkan perkara ini kerana mereka tidak mahu mengikuti kelas tersebut. Selain itu, sikap pelajar yang sambil lewa bagi menyiapkan tugasan dan terdapat juga pelajar yang tidak mahu menghantar tugasan kepada guru dan ini menyukarkan tugas guru kerana tidak dapat mengenal pasti bahawa pelajar itu memahami atau tidak apa yang diajar. Langkah mengatasi masalah pembelajaran pelajar. Peranan guru. Guru perlu menggunakan pelbagai teknik mengajar. Dalam proses pengajaran, guru perlu memberi penekanan penggunaan alat bantu mengajar. Guru juga perlu menguasai teknik mengajar atau kemahiran pelaksanaan dan pengelolaan kaedah mengajar. Guru hendaklah menyediakan bahan yang bersesuaian bagi pelajar yang tidak mempunyai gadget atau masalah internet. Peranan ibu bapa. Ibu bapa hendaklah memastikan suasana pembelajaran di rumah sesuai, selesa dan selamat. Menyokong dan membantu anak-anak dalam pembelajaran amatlah digalakkan. Perbuatan dan percakapan ibu bapa mestilah tidak memberi tekanan kepada anak-anak. Ibu bapa perlu mewujudkan rangkaian dan jalinan dengan guru dan pihak sekolah. Peranan masyarakat. Masyarakat hendaklah menyokong setiap aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah dalam pelbagai aspek. Masyarakat boleh menyumbang dalam bentuk intelek, tenaga dan wang untuk mengatasi masalah pembelajaran pelajar. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera kepada Dr. Nur Junainah dan rakan-rakan sekalian. Saya Silam Melai dengan nombor metrik D2092091274. Untuk bahagian saya akan membentangkan berkenaan teori yang berkaitan dengan kajian. Teori pertama yang berkaitan dengan kajian adalah teori psikoanalitik oleh Sigmund Freud. Teori ini menumpukan kepada penjelasan tingkah laku manusia. Ia merangkumi komponen-komponen utama minda iaitu ID yang merupakan tingkah laku impulsif, ego menyeimbangkan antara pendirian betul atau salah dan juga superego yang mematuhi standard moral. Teori ini turut membahaskan bahawa tingkah laku manusia adalah hasil daripada interaksi dengan komponen-komponen tersebut. Dalam kajian ini, kita akan memfokuskan kepada ego yang berkait rapat dengan helah bela diri.
Helah bela diri yang kebiasaannya digunakan oleh pelajar adalah penolakan ataupun sifat tidak mengakui kesalahan diri. Berdasarkan hasil temu bual dengan guru, penglibatan pelajar dalam sesi pengajaran dan pembelajaran secara atas talian adalah kurang memberangsangkan kerana ada di antara mereka yang lambat bangun, bersifat malas ataupun memandang remeh soal kelas. Pelajar ini berkemungkinan akan menggunakan alasan jaringan internet yang lemah ataupun kekurangan kemudahan gadget untuk mengelakkan daripada dimarahi oleh guru dan mendapatkan pelepasan daripada guru untuk tidak mengikuti kelas. Teori yang seterusnya pula adalah teori pelaziman klasik Pavlov yang diasaskan oleh Ivan Pavlov. Ia menekankan berkenaan tingkah laku yang boleh diperhati, direkod dan diukur secara saintifik. Teori ini turut menjelaskan tentang pembelajaran berlaku hasil daripada tindakan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan dan meningkatkan peneguhan seseorang pelajar. Teori ini dikatakan amat bermanfaat kepada golongan pendidik bagi membina motivasi yang tinggi dalam diri pelajar untuk mencapai keputusan yang cemerlang dan sahsiah diri yang baik. Teori yang terakhir adalah teori pelaziman operan oleh Edward Thorndike yang melibatkan pembelajaran daripada kesan tingkah laku. Contohnya, jika sesuatu tingkah laku itu akan diikuti oleh kesan positif, maka ia wajar diulangi dan dijadikan kebiasaan. Teori ini turut menekankan prinsip kesediaan latihan dan pengulangan dalam pembelajaran. Kedua-dua teori pelaziman ini boleh dikaitkan dengan hasil kajian kami berkenaan langkah yang diambil oleh guru untuk mengatasi masalah pembelajaran pelajar. Guru yang telah kami temu bual telah menggunakan kaedah penyediaan latihan ataupun modul bagi memastikan pelajarnya tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Latihan merupakan aktiviti pengukuhan ataupun peneguhan yang mampu membantu pelajar dalam pembelajaran sekiranya mereka konsisten dan menyiapkan tugasan pada masa yang ditetapkan. Ia juga membantu menambah pemahaman pelajar dan mengurangkan kebergantungan mereka kepada guru sepenuhnya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Safia Medami. Saya akan membentangkan bahagian rumusan. Dapat dirumuskan di sini bahawa penularan wabak COVID-19 bukan sahaja menjejaskan ekonomi negara, malah dia juga turut menjejaskan sistem pendidikan negara. Ekoran daripada itu, pelbagai masalah pembelajaran yang timbul yang terpaksa guru dan pelajar hadapi. Misalnya, masalah jaringan internet, masalah yang ditimbulkan oleh pelajar itu sendiri dan banyak lagi. Secara dominannya, masalah pembelajaran yang timbul berpunca daripada sikap pelajar itu sendiri. Masalah yang timbul disebabkan oleh beberapa faktor yang mendorong sepertinya faktor persekitaran, tidak mempunyai jaringan internet dan banyak lagi. Faktor-faktor yang timbul memberi kesan yang negatif kepada pelajar dan guru itu sendiri. Pelbagai langkah yang diambil oleh pihak guru, ibu bapa maupun kerajaan dalam memastikan pelajar dapat meneruskan proses pembelajaran dengan sebaik mungkin mengikut norma baru. Sekian, terima kasih.